Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu. Tengok malam ni macam kurang sikit ni. Sama ya tuan-tuan. Cuti juga tu. Saya pagi tadi ada jemputan di masjid Jalan Gula. Depa 30 bulan depa jemput subuh. Saya pun pergilah pagi tadi. Pergi-pergi ada menteri mai tuan-tuan. Siapa nama? Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Wan Ahmad Faisal. Saya pun tak tahu, baru tahu tuan-tuan ada menteri. Jadi saya ingatkan malam ni dia mai sini, saya ingatlah. Tak ada kot tuan-tuan, dia nak mai tak ada no. Baik. Jadi tuan-tuan, menteri itu mai, dia semayang dan dia dengar kuliah sampai habis lah dengar kuliah. Baik. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ya, muka surat 20, baris ketiga di bawah tuan. Daripada bawah baris yang ketiga. Fara'an. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata pengarang. Fara' ni maksud dia cabang lah. Cabang masalah. Haram memakai bejana. Bejana ni bekas lah. Bekas emas dan perak. Dan jikalau bagi celak mata bagi lelaki dan perempuan, bekas emas tak boleh pakai. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Perempuan boleh pakai perhiasan emas, tapi bekas emas tak boleh. Haram. Cawan emas, bekas celak emas, botol emas, semua tak boleh. Haram pakai. Perempuan tak boleh, lelaki tak boleh. Haram. Sebab apa haram? Itu termasuk dalam bersikap melampau-lampau dalam berhias melampau. Yang kedua, kerana ahli syurga punya bekas tuan-tuan. Ahli syurga nanti bekas emas dan perak. Baik, jadi tak boleh. Demikian lagi dia ambil akan pertaruhan. Bukan bertaruh, simpan. Taruh. Kita pakai tak boleh, taruh pun tak boleh. Taruh simpan. Simpan pun tak boleh. Kalau kita ada cawan emas, tak boleh simpan. Simpan berdosa, haram. Walaupun kita tak pakai. Sama bekas celak emas. Kita ada bekas celak emas, tak boleh. Pakai tak boleh, simpan tak boleh. Kena pi lebur, jual lebur. Baik. Daripada keduanya dan perhiasan haram. Dua-dua tak boleh. Sebagai kita taruh sebagai perhiasan. Bubuh lang kaca kan. Ada cawan emas, ada celak emas, sudu emas, ini semua haram. Haram pakai, haram simpan. Kalau tuan-tuan pergi ada apa? Kedai aiskrim yang paling mahal di dunia. Dia ada di Amerika. Nama kedai dia apa? Serendipity ke? Macam itulah. Serendipity ke? Saya tak ingat. Jadi tuan-tuan makan aiskrim dia 25,000. Ada aiskrim dia 100,000. Tuan-tuan akan dapat, dia akan bagi hadiah sekali sudu emas. Solid sudu tu. Sudu tu solid emas. 916. Dia tak boleh 99 tuan-tuan. Kenapa sudu emas tak boleh 99? Sebab emas 99 dia tak kerah. Sebab tu cincin kita pakai semua 916. Kalau emas tu 9999, 24 karat lah. Maksud dia pure emas. 99.9 adalah emas. Dia lembut.
Jadi dia tak boleh, tak sesuai, dia kena campur sikit tembaga ke besi bagi keras. Sebab tu perhiasan 916. Apa mana 916? 91.6% emas. Lagi 8.4% bukan emas, tembaga ke, nikel ke, perak ke, apa-apa benda lah dia nak bagi keras. Boleh lah. Jadi dia akan bagi tuan-tuan sudut emas. Jadi haram kita pergi makan kedai tu. Kalau nak pergi makan juga, pertama pastikan halal. Kalau halal, kita tak boleh pakai sudu emas, kita pakai sudu biasa. Dia bagi sudu emas, tak apa, ambil bagi lebur. Betul tak? Pergi jual kat kedai, jual leburkan dia. Tak boleh simpan, hukum dia haram. Farak, cabang lagi tuan-tuan. Maka jika seseorang disadur bejana tembaga atau besi dengan emas atau dengan perak, kita ada bekas emas, cawan emas ke, bukan cawan tembaga, cawan besi ke, ataupun tembaga, kita sadur dengan emas, sadur kita apa, sadur lah, luaran saja kan, kita buat satu lapisan nipis di atas dia, dengan perak atau emas. Maka jika ada sadurnya itu tiada dapat dikeluarkan dia dengan dibakarkan di dalam api, yakni tiada dapat diambil emas dia dan peraknya, maka iaitu halal. Dengar, kita ada cawan besi, cawan kayu ke, cawan apa-apa lah yang boleh kita pakai, cawan kaca ke. Tapi nak sadur tak boleh lah, kaca panas kan, pecah nanti. Jadi katakan cawan besi lah ataupun cawan tembaga, kita sadur di luaran saja dengan emas ataupun perak. Jadi nampak macam emas lah, nampak macam perak lah. Kalaulah saduran tu tak boleh dipisahkan dah, sekali pun kita bakar dia, kita bakar atas api, disebabkan terlalu sedikit ataupun saduran dia kuat ke lagu mana ke, walaupun kita bakar lagu mana pun atas api, kita tak dapat keluarkan emas dia tu. Saya tak pandai bab emas tu tuan, tanya orang kedai emas tahulah. Tapi yang lagi tak sebut macam ni. Kita buat saduran dengan emas, dan emas tu tak boleh dikeluarkan dah walaupun kita bakar dia. Dan perak dia pun tak boleh dikeluar dah. Hukum dia halal. Halal. Sebab sedikitnya maka seumpama ketiadaannya lagi. Dia anggap sedikit saja, sehingga tak boleh. Sebab apa? Bila kita leburkan pun kita tak boleh dah ambil emas dia. Maksud dia tidak ada nilai emas pada dia. Jelas walaupun nampak macam emas, tapi tidak ada nilai emas. Sebab bila kita bakar, leburkan, kita tak dapat keluarkan emas tu. Boleh lah. Tapi sekarang saya tak tahulah, mungkin ada teknologi makin canggih, betul tak kan? Kut lagi canggih, boleh pisahkan, tak boleh pakai Sebab pada cawan tu ada nilai emas. Boleh lah, nilai emas. Kita tengok dia sambung, dia kata apa? Dan jika dapat dikeluarkan dia dengan dibakar di dalam api, maka haram. Tapi kalau kita cawan besi tu, cawan tembaga tu, kita sadur dengan emas, tapi bila kita bakar, dapat kita pisahkan antara emas dan besi, tak boleh pakai, haram. Sebab apa? Dia ada nilai emas, ada nilai tu. Jadi cawan tu kalau kita bubuh emas, kita bakar tak dapat keluarkan emas dia, orang pun tak mau beli. Betul tak kan? Ni nak anggap emas lagu mana? Dah tak boleh pisah pada besi tu dah. Tapi bila kita leburkan, kita dapat pisahkan antara besi dengan emas tu, cawan tu ada nilai emas dia. Ada nilai emas pada dia. Maka haram kita guna. Baik. Memakaikan dia, tetapi yang mengerjakan dia haram. Tapi ingat, maka yang demikian akes hukumnya. Makna dia, pekerjaan kita menyadurkan tu, bekas besi, bekas apa, kita sadurkan dengan emas tu, pekerjaan itu hukum dia haram. Boleh lah, pekerjaan dia hukum haram. Tapi nak ceritanya, kalau dia dah sadur tu sehingga tak dapat dipisahkan walaupun dibakar, maka boleh pakai. Sebab apa dia kata haram pekerjaan ni? Sebab dia ada unsur melampau dalam berhias. Jadi katakan dia sadur sampai tak boleh pisah dah, boleh pakai. Tapi kalau masih boleh pisah emas dan besi tu, haram memakai.
Jika bejana emas dan perak disadu dengan timah, umpamanya, ni terbalik pula. Kemudian terbalik. Cawan ni, cawan emas. Tadi cawan besi, ni terbalik pula. Cawan emas, kita ada cawan emas, kita sadu dengan timah. Timah kan boleh pakai kan, timah ke besi ke apa ke, kita sadu di luar dia. Cawan emas disadurkan dengan timah ataupun besi. Maka jika dapat dikeluarkan timahnya, halal memakainya. Nampak dia terbalik tu. Kita ada cawan emas, kita sadu dengan timah. Jadi tak nampak cawan emas tidak. Orang nampak timah. Ataupun kita ada rantai lelaki tak boleh pakai rantai. Cincin boleh pakai Jadi tuan-tuan, kalau kita ada cincin emas, kita sadu dengan timah, tapi bila kita bakar, kita boleh pisahkan sehingga orang tak nampak di emas. Orang nampak timah, macam kita pakai cincin timah, padahal dalam itu emas. Kalau kita bakar, kita dapat pisahkan antara emas dan timah tu, halal pakai. Boleh lah. Sebab tak nampak macam perhiasan. Lenyap daripada perhiasan. Kemudian, jelas tuan-tuan, cawan emas kita sadu dengan timah ke, besi ke, tembaga ke, tetapi bila kita bakar, kita boleh pisahkan balik antara emas dan besinya, halal pakai. Boleh lah. Kemudian, dan jika tidak dapat mengeluarkannya timahnya, haram memakai akan dia. Tak boleh pula. Tapi bila kita sadur timah daripada emas tu, tak dapat pisah dah. Dia jadi percampuran antara halal dan haram. Kan dia sebut kan, iza citam al halal wal haram ghulibal haram, kan kaedah dia. Apabila bercampur antara halal dan haram, tak dapat dipisahkan, kita menangkan yang haram. So tak boleh. Boleh lah. Kita tak ada ni perbahasan je tuan-tuan. Kita tak ada lah cawan emas. Tuan-tuan ada cawan emas, kaya lah tuan-tuan. Kita ada cawan emas, kita sadu dengan timah, ataupun cincin emas, kita sadu dengan timah, ataupun tembaga. Kalau boleh pisahkan masa bakar, boleh pakai. Tapi bila kita campur, tak dapat dipisahkan, maka haram pakai. Boleh lah. Tetapi jika adalah berkarat bejana emas atau perak itu sekira-kira tiada lagi nyata jirim keduanya, halal memakai akan dia. Baik. Dan umpama bejana itu seumpama daripada senjata dan cincin. Baik tuan-tuan, kalaulah cawan emas ni ataupun bekas emas ni, cincin ke, senjata emas ke, kalau dia karat sampai tak nampak macam emas dah, tapi emas boleh karat, saya pun tak tahu tuan-tuan, karat emas. Tak tahu, lebih dalam kitab sebut gitulah. Dia kata kalau emas tu karat, tak tahulah kok emas yang 750 kah, tidak, dia kan banyak kan. Dia 916, dia ada apa 750 kualiti tak bagus lah. 75% adalah emas, lagi 25% besi. Mungkin hak jadi emas lagu ni lah kot. Mungkin dia karat, dia jadilah. Kalau emas 99.9 memang tak karat lah. Tidak, sebab kita jumpa dalam tanah. Kita jumpa dalam tanah pure emas kan. Kalau 99.9 memang boleh kata payah lah nak karat, memang tak karat lah. Tapi kalau yang banyak campur dengan besi, boleh jadi dia karat. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, kalau dia karat sampai tak nampak rupa emas, boleh pakai. Sekalipun cincin, sekalipun bekas. Ini kita panggil macam mana, walaupun benda itu mungkin tak berlaku, tapi kita faham tuan-tuan, bagaimana kita nak hadapi situasi yang macam tu. Boleh lah. Baik. Macam orang bahas kat tuan-tuan lah, kita sebut kat tuan-tuan kan, kalaulah air mani kita kumpul 2 kolah, boleh ambil semayang tak tuan-tuan? Walaupun kita tak boleh pun kumpul air mani 2 kolah, siapa nak kumpul air mani 2 kolah? Kalau air mustakmal kita ambil semayang kan, yang jatuh pada basuhan yang pertama tu air mustakmal, dan bila dikumpulkan air mustakmal cukup 2 kolah jadi mutlak. Air mani boleh tak? Air mani bukan najis. Menurut mazhab Syafi'i dia bukan najis, dia suci. Air yang suci, tapi tidak menyucikan. Macam air mustakmal lah. Air mustakmal yang kita ambil semayang tu,
Jatuh basuhan pertama lah, sebab dia mengangkat hadas. Basuhan kedua tu tak jadi mustakmal. Jadi air mustakmal ni pun sama, dia suci tapi tak menyucikan. Bila kita kumpul air mustakmal jadi dua kalah, maka dia jadilah mutlak, suci lagi menyucikan. Air mani suci tapi tidak menyucikan, sama dengan air mustakmal. Tapi kita kumpul air mani ni jadi dua kalah, boleh ambil air semayang ke tak boleh? Memanglah dari segi logiknya mana boleh kumpul air mani, tapi sekadar perbahasan. Boleh tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Sebab air mani air muqayyad. Tak, air muqayyad dia bukan pure air. Dia bukan air mutlak. Mutlak tu pure. Mutlak pure. Asli, asal. Air mutlak ada 7. 7 ni kita panggil semata-mata air. Tak ada nama lain. Air embunnya, air lautnya, air mata airnya, sungainya. Semata-mata air. Betul tak? Adapun air yang ada nama khusus, air maninya, air kopinya, air tehnya, air oreng, yang ni kalau ada 10 kolah pun tak boleh ambil semayang. Air kopi ada 10 kolah, mana boleh ambil semayang? Air kopi, dia bukan air hak. Bukan pure air, bukan air mutlak. Baik tuan-tuan, jadi kita tengok, jadi sekadar kita panggil, kita faham je lah. Walaupun kita tak ada lah bekas mas boleh jadi karat tak karat, wallahu alam, tanya pakai mas lah tuan-tuan. Tapi beginilah perbahasan di dalam kitab sebut. Baik. Kata Syekh Ramli, ni siapa Syekh Ramli ni? Syihabuddin Ar-Ramli. Kita dalam mazhab Syafi'i ni, sebelum sampai pada kita, mulai pada Imam Syafi'i rahimahullah. Lama dah tuan-tuan. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Kita lah ni dah 1400 berapa tuan? 45 ke? Betul tak? 43, 1443. Jauh tuan-tuan. Jauh 1000 tahun lebih lah. Kita ingat Imam Syafi'i. Bukanlah terus kita dengan Syafi'i terus sampai jauh kita dengan Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dengan Rasulullah pun lebih kurang dalam 140 tahun. 140 tahun, sebab Rasulullah meninggal pada tahun 10 atau 11 Hijrah lebih kurang. Jauh Imam Syafi'i dengan Rasulullah SAW. Kita dengan Imam Syafi'i pun jauh. Jadi bagaimana mazhab Imam Syafi'i ini berkembang? Padahal pada zaman Imam Syafi'i mazhab banyak. Yang sampai kat kita ni ada 13. Yang lengkap pada kita ada 4 yang lengkap, menjadi pegangan jutaan umat Islam. Kalau ada orang yang tak mengikut mazhab, dia lain pada orang lain tuan-tuan. Lain pada orang lain. Jadi tuan-tuan, sebab apa kita bermazhab? Tuan-tuan, kita tak jumpa Nabi SAW. Tak jumpa tuan-tuan. Dan dalam Quran sebut apa? Dalam hadis sebut apa? Wa innal ulama warasatul anbiya. Betul tak? Ulama ni pewaris Nabi. Kita nak dapat hadis pun, dia kata saya tak nak ikut mazhab, ikut hadis. Bukan hang dengar pada Nabi pun. Betul tak kan? Hang bertaklid pada ulama yang sampaikan hadis tu, sama. Taklid juga. Betul tak? Saya nak pegang pada hadis ni, hang bertaklid pada Imam Muslim. Saya nak pegang pada ni, taklid pada Imam Bukhari. Walaupun ada satu hadis, pemahaman dia berbeza-beza. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, kok mana pun hujung-hujungnya kita tak bertemu, wahyu tak turun pada kita. Betul tak? Kita tak ada dengar sendiri hadis Nabi SAW. Kok mana pun mesti melalui ulama. Betul tak tuan-tuan? Hatta pemahaman juga melalui ulama. Itu yang jadi mazhab tu. Sebab sependek kata, kalau orang yang kata dia tidak bermazhab, dia ikut Quran, ikut hadis, ni muhung tuan-tuan. Muhung. Quran pun bukan turun pada kita. Betul tak? Bagaimana sejarah periwayatan kan, betul tak? Ada masa Osmaninya, tafsir ulama'nya tuan-tuan, betul tak? Nak faham semua melalui para ulama' tuan-tuan. Tu Nabi sebut wa innal ulama' warasatul anbiya. Ulama' ni pewaris Nabi. Okey tuan-tuan, tak apalah. Sampai mazhab pada kita ni, bila banyak mazhab, ada Ishaq Rahuyahnya, ada Ja'far As-Sadiqnya, ada Lais bin Sa'adnya, ada Al-Auza'inya, ada Sufyan Thawrinya, banyak tuan-tuan. Min kibaril ulama. Tapi yang 4 ni paling kukuh. Sebab sebelum mereka meninggal, 4 ni anak murid dia ramai. 4 orang ni lah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dengan Hanbali. Anak murid ramai. Dan mereka karang kitab-kitab yang cukup hebat, yang menjadi panduan bagi umat.
Jadi kitab depa ni disebarkan, betul tak? Ramai pengikut depa, ulama handal-handal sebarkan pada Imam Syafi'i. Kemudian terus lagi Imam Haramain dengan Imam Ghazali nya. Imam ni datang kemudian ni, Syekh Ramli ni, dalam tahun 800 Hijrah kalau tak silap. Jauh dah ni. Jadi tuan-tuan, datangnya apa? Sampai ada seorang ulama besar, iaitu Abu Ishaq Al-Shirazi. Dia karang kitab bagi mazhab Syafi'i, dia karang lengkap. Dan kitab ni pula nama dia Muhazzab. Nama dia At-Tanbih. Kemudian disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Syarah Muhazzab kan. Dia syarah kitab Tanbih Abu Ishaq Al-Shirazi. Bila Imam Nawawi syarah, Imam Nawawi banyak kitab dia. Ada Raudatul Talibinnya, ada Minhajut Talibinnya, ada Syarah Muhazzabnya, banyak kitab dia. Daripada kitab Imam Nawawi ni penuh dengan dalil Quran hadis. Kemudian diringkaskan oleh dua orang Syekhani, iaitu Syekh Ramli ni, kemudian pada Imam Nawawi ni, dan satu lagi Ibnu Hajar Al-Haythami. Diperingkaskan. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i bila sebut Syekhan, dua orang syekh, kita tahulah Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haythami. Tapi ada segi ilmu memang jauh lah. Kalau nak banding Imam Syafi'i, paling berilmu lah. Imam Nawawi boleh kita dikatakan sebagai orang yang kedua dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Sebab pada zaman dia, lebih kurang dalam tahun 600 Hijrah, 600 daripada kurun yang ke-7, Imam Nawawi susun balik mazhab Syafi'i jadi dengan susunan yang cukup cantik dan indah, dengan dalil-dalil yang kuat. Sehingga apa? Datangnya dua orang syekh ni syarahkan lagi. Boleh kita katakan Imam Nawawi rahimahullah orang yang kedua sumbangan terbesar bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik tuan-tuan, kita tengok. Jadi kata Syekh Ramli, hasilnya bahawasanya memperbuat sadur itu haram mutlak. Nampak kan sebut? Kalau kita sadurkan bekas cincin emas, cincin besi sadur dengan emas. Kata hidung pula tuan-tuan. Ada habuk pun tu. Tak apa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan punya masjid ni bagus, ada tisu tuan-tuan. Lama ada ke baru ada tisu ni? Lama no. Masjid yang ada tisu ni dua masjid je yang ada tisu setakat saya mengajar lah. Masjid tuan-tuan dengan masjid Jalan Gula ada tisu bagus. Masjid lain tak ada lah. Baguslah tuan-tuan, teruskan. Ada masjid tuan-tuan, jangan kata tisu, ayak pun tak ada. Ada masjid tuan-tuan, dah jadi budaya tuan-tuan. Sayangkan dia lupa, rupanya memang tak ada ayak. Masjid dia memang tak ada ayak. Saya mengajar dah dekat setahun dah masjid tu, memang tak ada ayak. Kalau masa tengah mengajar batuk, ustaz batuk lah sampai Isyak. Macam tu tuan-tuan. Saya pun pelik masjid tu, memang budaya dia. Saya tak nak sebut masjid mana, tapi itu budaya masjid dia. Memang ayak tak ada. Saya pernah sekali saya kuliah, saya batuk tu kan, misalnya batuk kuliah kan. Kadang-kadang kita batuk ni sebab mic bila dia tarik kuat, kering tekak. Kadang-kadang mic dia tarik kuat, kering tekak, mulalah kita gatai nak batuk. Saya batuk tuan-tuan, dia pun buat dek lah. Bibi ustaz batuk. Bubuh lah ayak, betul tak? Semalam kuliah saya di masjid Surau Parit Haji Ismail di Baganserai tu, dia pun buat passion baru pula. Ayak ada ayak Nescafe pula lah. Nescafe apa? Tin tu. Saya kata kat depa ni minum takut hilang suara. Dia kata tak apa ustaz, boleh. Dia bagi ayak Nescafe pula tuan-tuan. Tuan-tuan nak hebat sikit, tuan-tuan bubuh tongkat Ali tuan-tuan. Bubuh hebat sikit lah tuan-tuan. Lawak lah tuan-tuan. Baik. Bukan apa tuan-tuan, sebelum main tadi saya makan ni kotiau, ada apa, ada udang, betul tak? Saya tak boleh, dia apa, tak tahan sikit tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita tengok mana ni hasilnya. Kata Syekh Ramli bahawasanya memperbuat sadur itu haram. Bekas besi kita sadur dengan emas, ataupun cincin besi kita sadur dengan emas, perbuatan itu haram. Kemudian daripada perbuatnya, jika boleh dikeluarkannya emas atau peraknya dengan dibakar daripada api,
haram memakainya dan menaruhnya. Baik. Ini bekas tuan-tuan, merujuk pada bekas. Bekas besi yang kita sadur dengan emas. Bekas besi kita sadur dengan emas dan tak boleh dikeluarkan saduran yang baru kita bincang tadi kan. Walaupun dibakar, dia boleh pakai. Betul tak kan? Boleh pakai. Tapi kalau bekas besi itu kita sadur dengan emas, kemudian apa? Bila dibakar boleh dipisahkan, haram pakai. Tadi kita sebut dah. Tapi kalau apa? Bekas emas kita sadur dengan timah ataupun besi, kalau kita bakar boleh pisahkan balik kan, antara apa? Antara emas dan timah tu, maka boleh pakai. Boleh Tadi kita sebut lah. Tapi kalau cawan besi tu kita sadur dengan timah ataupun besi, tapi bila kita bakar tak boleh pisah dah, haram pakai. Boleh dia terbalik saja. Faham tak? Baik. Tapi sekarang ni kata Syekh Ramli, cawan besi kita sadur dengan emas, sama ada boleh pisah ataupun tak boleh pisah, perbuatan tu haram. Boleh macam saya sebut tadi tu. Cuma sekiranya saduran itu tidak dapat dipisahkan dah daripada cawan tembaga tu, saduran emas tu tak boleh dipisahkan daripada cawan tembaga tu, maka boleh pakai cawan tu. Tapi sekiranya saduran emas tu ke atas cawan besi tu boleh dipisahkan apabila dibakar, haram pakai, haram simpan. Boleh Tapi kok mana pun perbuatan sadur tu haram. Sama ada boleh pisah atau tak boleh pisah. Kemudian mana ni tuan-tuan? Dan menaruhnya, tak boleh simpan pun tak boleh. Dan jika tiada dapat dikeluar keduanya, maka tiada haram memakai dan menaruhnya. Saya sebut tadi, kalau bekas besi tu kita sadur dengan emas sehingga tak dapat dipisahkan saduran tu, boleh pakai. Boleh tapi kalau boleh dipisahkan dengan bakar, tak boleh pakai. Boleh itu je. Tapi kok mana pun jangan duk buat kerja pisadur tu. Boleh botol plastik, botol besi tak boleh lah kita sadur dengan emas panas. Botol kita ada botol besi, nak bagi canggih sikit kita sadur dengan emas, perbuatan tu haram. Boleh perbuatan itu haram. Sekiranya saduran tu tak dapat dipisahkan dengan dibakar, boleh pakai. Tapi buat kerja tu haram. Jangan nak buat. Kalau boleh dipisahkan, haram, dan tak boleh simpan. Pakai tak boleh, simpan tak boleh. Kemudian tuan-tuan, Su'ila radhiyallahu an. Dia tanya lagi, daripada dhabah bagi kerana hajat itu jika besar makruh. Dhabah ni apa ni? Apa dhabah tuan-tuan? Haji usyuk haji kita tuan-tuan. Apa itu dhabah tuan-tuan? Dhabah. Saya pun pelik bila tengok dhabah ni, dah apa dhabah ni? Jika besar makruh dan jika tiada kerana hajat, haram. Jika besar dan makruh, jika kecil kerana zina, dan jika kecil kerana hajat, harus. Maka jika adalah dhabah melengkapi sekalian bencana, adalah harus makai akan dia atau tidak? Maka dia jawab, katanya harus jua. Baik tuan-tuan, dhabah ni apa dhabah ni? Jangan gini tuan-tuan, dhabah tu maksud dia sutra. Itu saya tengok dalam buku terjemahan adik Ustaz Harundin kan. Tadi sebelum saya main kena ngaji dulu tuan-tuan, takut silap. Betul tak kan? Saya buka balik kitab yang telah dirumikan oleh Ustaz Ahsandin Al-Hafiz rahimahullah, meninggal dah. Dhabah ni adalah tuan-tuan. Tuan-tuan dulu-dulu dia ada bekas bejana. Dia ada penutup atas dia, tuan-tuan perasan tak penutup? Kadang-kadang penutup tu daripada kayu yang dibalut dengan kain. Perasan tak? Ada kalau dulu-dulu kan, bekas dulu-dulu tu penutup dia ni kita bukan tutup pusing macam ni. Dia jenis kita tekan kan. Kadang-kadang kayu yang dibalut dengan kain. Jadi dhabah ni penutup yang dibalut dengan sutra. Kita tahu sutra kita tak boleh pakai. Sutra kita tak boleh pakai. Haram pakai sutra. Orang perempuan boleh. Kita sutra tak boleh pakai. Orang perempuan boleh. Baring atas dia pun tak boleh.
Sarung bantai sutra haram pakai. Kadang-kadang ada orang kaya pakai kan. Orang kenamaan, sebahagian orang, sebahagian raja kadang-kadang dia buat kan. Dia pakai sutra, dia pakai apa? Tempat tidur dia sutra, selimut sutra, dia punya apa? Sarung bantai sutra, hukum dia haram. Dosa tuan-tuan. Kecuali dia ada penyakit kulit. Penyakit kulit yang mana pakai kain lain tak boleh, pakai kain sutra boleh. Ada? Allergi tuan-tuan kan? Ada sahabat Nabi yang pakai sutra. Nama dia Abdul Rahman bin Auf. Tapi bukan saja pakai, sebab dia ada penyakit kulit. Kalau dia pakai kain lain tak boleh, dia kena sutra juga. Pakai sutra elok, pakai kain lain tak boleh. Abdul Rahman bin Auf. Dan Nabi benarkan dia pakai sutra. Ada seorang sahabat Nabi yang hidung dia terpotong. Kan perang kan, dulu perang berdepan. Perang, hidung dia terpotong dengan pedang. Hidung ni terpotong. Maka dia tutup hidung dia ambil perak, tutup hidung dia tu. Dia buat bentuk macam hidung, dia tutup lubang. Tidak kan nampak lubang hidung, tak apa, cantik lah. Tapi bila dia buah perak, dia jadi berkudis dan luka dia jadi teruk. Maka Nabi SAW syorkan pada dia, cuba try emas. Buat emas sesuai dengan hidung ni lah, tutup hidung yang terbuka tu. Buat saduran emas, bukanlah emas ketui berat tu, saduran emas lah untuk lekat di situ. Dia pun buat. Bila dia buat elok, maka hidung emas. Boleh lah tuan-tuan, dia buat tampal, bukan hidung emas, tampai di tempat tu. Buah emas boleh. Kalau daurat tak apa, saja-saja tak boleh. Baik. Jadi tuan-tuan, bekas apa? Penutup tu yang daripada sutra tuan-tuan, penutup bejana daripada sutra itu taubat. Kerana hajat itu jika besar makruh. Kalau kita ada bekas hayak, yang mana bekas hayak ni, penutup dia tu kita nak tutup, kena pakai penutup yang besar. Sebab apa? Sebab kita punya bekas tu memang besar. Jadi bila bekas kita besar, mulut dia tu besar, kita kena pakai penutup yang besar. Betul tak? Kerana hajat. Penutup tu pula dibalut dengan sutra ataupun daripada sutra. Kalau kerana hajat dan saiz dia besar, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Baik. Dan jika tiada kerana hajat, haram. Sekiranya kita ada bekas tu, kita saja buat besar penutup dia tu, padahal nak tutup kecil je, kita buat besar tuan-tuan, nak tutup kecil je, haram hukum dia. Boleh lah. Baik. Dan makruh jika kecil kerana zina. Tapi kalau bekas dia kecil, macam ni kecil lah, kita buat kecil, tapi saja kita buat lawa-lawa. Zina ni maksudnya nak berhias, zina hiasan. Buat bekas penutup daripada sutra untuk berhias. Kalau kecil, makruh. Boleh tak? Tapi kalau besar, dan jika kecil kerana hajat, harus. Tapi kalau kecil dan berhajat, tak apalah. Kita tutup memang kecil sesuai dengan dia, bukan untuk berhias. Kita buat dengan penutup air daripada sutra bukan nak berhias, sesuai dengan dia, ala kadar nak tutup sahaja. Hukum dia harus. Baik. Kemudian mana ni? Maka adalah dhabah melengkapi sekalian bejana. Adakah harus memakai akan dia atau tiada? Maka katanya harus jua yang demikian itu. Kalau dhabah yang melengkapi sekalian bejana adalah harus memakai akan dia atau tiada. Kalaulah penutup tu, dhabah tu, untuk tutup sekalian bejana, tapi kerana hajat lah, boleh tak boleh? Katanya harusnya demikian juga. Pendek kata kesimpulan tuan-tuan, kalau kita buat penutup daripada apa? Daripada sutra, kita tutup sekadar hajat, harus, tak kira bekas apa pun. Tapi kalau penutup tu besar, saja kita bagi besar, nak berhias, hukum dia haram. Boleh tak? Tapi kalau penutup itu besar kerana hajat, hukum dia makruh. Kalau penutup itu kecil, sengaja nak berhias, makruh. Tapi kalau penutup itu kecil,
kerana apa? Hajat, sesuai dengan dia, hukum dia harus. Boleh tuan? Itu ya dobit dia. Nah, dobit dia kalau penutup sutra itu besar, makruh. Kalau kerana keperluan, perlu besar kerana keperluan, makruh. Kalau bukan kerana keperluan, haram. Boleh nah? Kalau penutup kecil kerana keperluan, harus. Tapi kalau kerana nak berhias, makruh sebab dia kecil je. Boleh tuan-tuan? Itu dobit dia lah, kriteria dia nah. Baik. Faraq. Okey, kita tengok. Faraq adalah tafsir yang tersebut nisbah pada perak. Adapun dhabah dengan emas haram, tiada ada tafsil padanya atas barang yang dilakukan oleh Imam Nawawi dan memakmurkan keduanya oleh Imam Rafi'i. Oh, bukan sutra tuan-tuan, bekas daripada perak tuan-tuan. Bekas daripada perak. Sutra lepas ni tuan-tuan. Kalau emas tetap haram. Boleh nah? Kalau emas tetap haram. Kecil ke besar haram. Kecil ke emas penutup tu hukum dia haram. Boleh nah? Emas tak boleh. Perak ada kelonggaran. Nah, perak ada kelonggaran. Dhabah bekas penutup daripada perak tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian pendek kata kalau perak boleh nah. Perak boleh, emas kecil besar tak boleh, haram. Suila radhiyallahu anhu, adakah dihubungkan tudung bejana dengan sutra itu? Ni bertudung bejana dengan sutra. Tadi perak tuan-tuan. Atau tudung serban dan kis. Kis ni apa tuan-tuan? Kis, kap, yasin, uncang duit. Uncang duit lah, ni bahasa Arab. Dirham seperti kata Asnawi atau tiada. Serban tuan-tuan. Tadi penutup apa? Perak. Nah, penutup perak. Sekarang ni guna sutra. Boleh tak kain sutra kita buat uncang duit? Kain sutra buat uncang duit ataupun ekor serban. Nah, ataupun kita buat dihubungkan dengan penutup bejana tadi tu. Nah, baik. Maka dijawabnya katanya tiada dihubungkan dengan dia kerana menutup akan bejana itu sunat bersalahan serban. Buat tutup bejana boleh. Bahkan ada ulama kata sunat. Sunat nah, sunat. Sutra tu sunat. Buat tutup bejana. Bersalahan serban dan kis dirham, maka tiada hajat kepada mengambil bagi keduanya, dan kalam Asnawi diiktimad oleh Syihabuddin bin Hajar. Sini tuan-tuan, kalau penutup sutra kita guna nak buat penutup ayak bejana, boleh, harus. Sebagai ulama kata sunat. Boleh nah, sunat. Kalau kita nak buat serban ataupun macam ni tuan-tuan, uncang duit kan, hukum dia haram. Nah, kalau serban pun sama, hukum dia haram. Boleh lah. Kemudian Faraq Suila radhiyallahu anhu, sambung kita tuan. Ini pendapat kalam Asnawi seorang ulama mazhab Syafi'i dan dipilih oleh Ibn Hajar Al-Haythami. Suila radhiyallahu anhu, ditanya lagi, daripada seorang mengambil dibuat bejana daripada tulang anjing atau tulang babi. Ambil tulang babi, ambil tulang anjing, buat bekas. Tulang anjing, tulang babi, cuci bersih-bersih, kita buat bekas benda kering tuan-tuan. Nanti disebut bekas gula ke, bekas garam ke, tapi daripada tulang babi dan tulang anjing. Macam baru ni tuan-tuan tengok di Amerika kan, lama dah saya baca tuan-tuan, doktor dah sebut dalam banyak-banyak binatang yang paling dekat dengan manusia apa? Babi tuan-tuan. Babi bukan monyet, babi sebenarnya. DNA babi hampir sama dengan DNA manusia. Babi punya DNA. Nah, dia punya apa? Maklumat ni lah sel-sel dan tubuh badannya. Jantung babi macam manusia. Saya baca lama dah, dalam 4-5 tahun lepas. Kemungkinan jantung babi boleh digunakan pada manusia. Tapi orang tak buat lagi. Tak ada orang berani buat. Tak ada orang berani buat. Tapi dari segi apa? Rupanya sebiji. Sampailah di Amerika Syarikat baru ni kan, kali pertama tuan-tuan. Padahal saya baca lama dah. Pakar-pakar perubatan sebut jantung babi boleh digunakan pada manusia. Baru dalam minggu lepas kot, minggu lepas ke 2 minggu lepas, sebenarnya minggu lepas. Di Amerika Syarikat ada seorang tu, dia ada masalah jantung dia mungkin tersumbat, rosak. Dia ganti dengan jantung babi. Baru start minggu lepas.
Viral sat kan di Amerika Syarikat. Dan orang tu hidup, tuan-tuan. Hidup normal. Pasal apa, tuan-tuan? Manusia boleh guna jantung babi, tuan-tuan. Hidup elok dia. Sihat. Pembedahan itu berjaya. Soalannya boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Memang rupa jantung babi ni boleh tengok macam orang sungguh. Boleh ke tak boleh? Itu perbahasan panjang lah, tuan-tuan. Nah, sebagai ulama kata tak boleh, sebagai ulama kata boleh. Ada dua pandangan lah. Panjang lah bahasan ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lah doktor bagi cadangan, ni buah jantung ni tukar dengan babi ni boleh, tuan-tuan nak tak mau? Takut jadi gila babi ya, tuan-tuan. Mana? Tapi betul, boleh nak hidup. Buah pinggang pun boleh jadi. Tuan-tuan fikir pasal apa, tuan-tuan? Saya lama dah saya fikir pasal babi ni. Lama saya duk fikir pasal babi ni. Pasal apa babi ni macam orang lama dah. Malah babi ni, tuan-tuan, binatang yang paling banyak manfaat. Betul tak? Gelatinnya semua, tulang ni semua ada manfaat. Binatang lain tak boleh challenge lah manfaat pada babi tu. Sehingga kan saya fikir lah, bila DNA babi pun macam orang, macam manusia, jantung dia pun macam orang, organ dia pun macam orang. Saya rasa babi ni tak tahulah kenapa kita haram makan babi. Ada orang kata ada ulat lah, cacing lah, betul tak? Macam-macam pandangan. Tapi di Pulau Okinawa di Jepun, situ adalah pulau yang paling banyak orang umur panjang. Kat dunia ni, orang yang paling sihat umur panjang di dunia antaranya Pulau Okinawa di Jepun. Memang tiap-tiap hari makan babi. Orang Jepun tiap-tiap hari makan babi. Tentang pergi Sabah ada sinalang bakas. Jangan makan Sabah. Sinalang bakas. Bakas tu babi. Sinalang tu salai. Babi salai. Kita pergi sana sinalang bakas. Yang jual pakai kopiah, pakai tudung. Makan-makan sedap lah. Sampai ada orang dia pergi Sabah, dia nak pergi Sabah, dia kata apa? Ada tak sinalang bakas yang halal? Halal apanya? Babi salai. Dia pun try makan sedap sangat. Betul tak kan? Sampai cari yang halal, ada yang halal tak? Oh, sedap sangat kot. Mana halal apanya? Bakas. Bakas tu babi lah. Jadi tuan-tuan, saya tak tahulah. Saya duk rasa lah, tuan-tuan. Kita baca dalam Quran, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut orang Yahudi ni yang lawan Allah, lawan Nabi, dijadikan khanazir wal qiradah. Betul tak? Dijadikan monyet dan dijadikan babi. Sana Quran sebut qiradatan khasiin, khanazir. Wallahu alam, saya tak tahulah. Boleh jadi babi-babi yang ada di atas muka bumi ni adalah kaum-kaum dulu yang ingkar pada arahan Allah, ditukar menjadi babi dan beranak pinak sampai sekarang. Wallahu alam, boleh jadi, saya tak tahulah, tuan-tuan. Saya terfikirlah, tuan-tuan, sampai jantung pun macam orang. Monyet, ada orang kata manusia pada monyet. Kan dalam Quran bersebut orang Yahudi ada jadi monyet. Allah Ta'ala jadi monyet yang hina. Sehingga kan kaum Aztec, saya sebut kat tuan-tuan, kaum Aztec di Mexico, dia pun makan orang, tiap-tiap tu makan orang. Bila datang Sepanyol tak bagi makan orang. Jadi Sepanyol kata, Sepanyol ni sebagai ni lah apa, penjajah kan, dia jajah Mexico, jangan makan orang, tak boleh. Jadi dia bagi, kalau nak makan juga dia suruh ganti dengan khinzir, ganti dengan babi. Jadi ganti dengan babi. Bila ganti dengan babi, dia pun makan. Dia berkata sama rasa dia dengan daging orang. Makan daging babi sama rasa dengan makan daging orang. Nampak, tuan-tuan? Jantung macam orang, rasa daging macam orang, DNA pun macam orang, tuan-tuan. Seolah-olah macam betul lah kot. No? Saya tak tahu, tuan-tuan. Saya terfikir macam tu lah. Okey, tuan-tuan. Akan datang, kita berhenti lah, tuan-tuan. Kita berhenti lah. Akan datang kita sambung di mana? Mana? Daripada ni lah. Daripada tulang anjing tu lah. Sebab panjang perbahasan lah tu. Walaupun pendek, saya ingatkan boleh habis, tak sempat. Di situ lah. Jadi mana? Bejana daripada tulang anjing atau babi. Di situ lah. Boleh lah. Boleh tanda je lah di situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruman wa la mathuda, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.